بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, dan tak dilupakan kepada yang menonton dan melayari melalui siaran Facebook Live Masjid At-Taqwa TTDI. Yang menonton dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang menonton dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, moga terus sejahtera hidupnya. Yang menonton dari selatan, moga mendapat kerahmatan, keberkatan, keampunan dari Allah. InsyaAllah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada pada tanggal 9 Muharram 1444 Hijrah. Dan pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ketujuh. Dalam siri kuliah pengajian berkitab kita pada setiap hari Sabtu minggu yang pertama setiap bulan dalam kuliah Maghrib. Dalam kita membincangkan satu kitab yang diberi nama Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan kita pada malam ini iaitu pertemuan kali yang ketujuh. Kita akan membacakan pada cabang iman yang ke-9 daripada kitab kita, iaitu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, beriman dengan meyakini bahawa tempat tinggal dan kembali orang mukmin itu adalah syurga dan golongan kafir itu adalah neraka. Ini cabang iman yang kita nak bincangkan pada malam ni. Beriman bahawasanya orang beriman tu selagi mana dia tidak syirikkan Allah, meyakini Tuhan yang sebenar itu adalah Allah, matinya di atas kalimah la ilaha illallah, tempatnya di hari akhirat kelak syurga, confirm syurga. Dan orang yang mensyirikkan Allah, mereka itu akan berada dalam neraka Allah. Mana dalilnya? Kita tengok dulu dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-8 dalam kitab kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-81 dan 82. Maksudnya, sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan diliputi oleh kejahatannya itu sehingga kematiannya, maknanya dalam kurungan matinya dalam keadaan syirik kepada Allah, maka mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka tersebut. Manakala orang yang beriman serta beramal soleh, mereka akan kembali ke dalam syurga dan mereka kekal di dalamnya sampai bila-bila. Surah Al-Baqarah ayat 81 hingga 82.
Tuan-tuan, puan-puan, pelayar sekalian, kita garis bawahkan perkataan khalidina fiha abada. Mereka akan kekal dalam syurga ini, kata Allah, sampai bila-bila. Allah bila berbicara tentang syurga sebagai tempat kembalinya orang beriman, maka Allah akan gandingkan dengan kalimah khalidina fiha abada. Awak akan stay di sana sampai bila-bila. Awak takkan pergi ke lain dah. Kita ni tuan-tuan, sekarang hidup kita di dunia ni kehidupan orang yang berhijrah, betul tak? Sebelum kita ada di dunia, sebelum tu asalnya sedar ataupun tak, kita dari tempat lain kan. Kita asalnya dari alam roh. Sama ada saya sedar ataupun tak. Tuan-tuan sedar ataupun tak, hakikatnya Allah ceritakan kita ni asal dari alam roh. Kemudian pindah hijrah dari alam roh pergi ke alam rahim. Sedar ataupun tak tuan-tuan, ini hakikat dia. Alam rahim saya 8 bulan lebih. Tuan-tuan, boleh jadi ada yang 9 bulan, 7 bulan, 6 bulan, bagai-bagai. Kemudian hijrah, pindah tak kekal. Ada di alam dunia sekarang ni, dipindahkan. Di alam dunia pun tak kekal ni. Kalau kita ingat dulu kan, awal-awal kita lahir dulu, boleh menyusu, boleh meniarak, merangkak, bagai-bagai. Kalau ibu-ibu dulu kan ingat-ingat umur 17 tahun. Sweet 17 orang panggil. Duduk tepi jalan, orang horn kita kan. Sekarang umur 71 ada lagi tak orang horn. Kalau duduk tepi jalan orang kata apa dia? Hati-hati kat sana tu. Ada nenek kebayan. Orang kata macam tu pula kadang-kadang. Kita hijrah. Ini hijrah rupa namanya. Dulu kita boleh jogging 5 kilo, 10 kilo umur 17 tahun. Sekarang tak boleh dah. Bangunan dulu kita macam bangunan tabung haji tegak tubuh kita. Sekarang dah macam bangunan daya bumi dah. Hijrah. Selamanya kah di dunia? Tak. Allah Ta'ala tak sebut bila di dunia khalidina fiha abada. Tak ada. Hijrah sekejap lagi, boleh jadi malam ni, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bagai-bagai. Hijrah ke tempat yang baru namanya alam barzakh. Itu pun tak kekal. Hijrah ke alam yang lain namanya alam mahsyar nanti. Alam mahsyar pun tak kekal. Sehinggalah orang beriman, penghijrahan yang kekal abadi apabila dia dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa kita katakan hijrah ke syurga itu hijrah yang kekal abadi? Kerana Allah pada ayat tadi bila berbicara tentang syurga, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Mereka itulah ahli syurga. Bila berbicara tentang syurga, maka digandingkan dengan hum fiha khalidun. Awak kekal di sini sampai bila-bila. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman selagi mana matinya dia tidak mensyirikkan Allah, confirm masuk syurga. Tapi berbezanya cara masuk syurga tu berbeza. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Sesiapa yang berkata tidak ada Tuhan selain dari Allah, mengakui Nabi Muhammad itu hamba dan pesuruh Allah, mengakui Nabi Isa juga hamba dan pesuruh Allah, bukan anak Allah, mengakui syurga itu benar, neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga, tapi ala ma kana minal amal,
bergantung pula kepada amalan masing-masing. Maknanya tuan-tuan, secara dasarnya orang beriman, kita semua yang mati insya-Allah di atas kalimah la ilaha illallah confirm syurga. Tapi yang membezakan cara masuk syurga tu yang membezakan. Apa sebab? Why? Kerana orang beriman masuk syurga ini ada 3 SOP-nya. Ada 3 cara dia. Beza-bezanya. Antara kita boleh jadi beza-beza dah pun. Ada yang masuk syurga 3 SOP semuanya. SOP yang pertama, orang beriman masuk syurga, amalnya tidak dihisap dan dia tidak dikenakan sebarang azab. Ini SOP yang pertama. Amalnya langsung tak dihisap Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada sebanyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, uridat alayyal umamu, aku dilihatkan suasana umat manusia di padang mahsyar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaid, aku tengok di padang mahsyar ada nabi bersamanya kurang 10 orang pengikut. 10 orang je pengikut nabi tersebut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul, ada nabi di padang mahsyar bersamanya seorang je pengikut. War rajulani, ada nabi 2 orang je pengikut. 2 orang pengikut ni siapa? Nabi mana yang 2 orang pengikut? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus 2 orang je pengikut sepanjang dakwah dia, yang bernama Rabih dan Thanos. Rabih dan Thanos. Sebab tu Nabi Yunus, kalau kita baca dalam Al-Quran, dia merajukkan bawa diri. Sebab apa ni? Dakwah bertahun-tahun, yang dengar kuliah maghrib dia, kuliah subuh dia contohnya kan, 2 orang je. Sedih juga tuan-tuan. Akhirnya dia bawa diri macam fras lah. Bukan nak mengumpat, ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Bila dia bawa diri, akhirnya dia naik kapal, kapalnya pecah, ditelan oleh ikan Nun. Ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Lalu dia katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita ingatkan, kalau ustaz-ustaz, asatizah, jangan merajuk dalam dakwah. Boleh jadi di Malaysia ni tak ada ikan Nun nak telan kita. Jatuh sungai kena telan dengan ikan patin, boleh jadi. Jangan merajuk dalam dakwah. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak meletakkan mulianya seseorang Nabi berdasarkan ramainya pengikut di padang mahsyar, bukan. Sebab kalaulah mulia seseorang Nabi bergantung kepada ramai pengikut, pastinya ada Nabi yang tidak akan mulia di sisi Allah. Apa sebab? Ada Nabi kurang 10 orang pengikutnya. Ada Nabi seorang pengikutnya. Ada Nabi 2 orang pengikutnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut di padang mahsyar. Subhanallah. Lalu hadis ni bila Rasulullah ceritakan, idh rufi'a li sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati. Bila aku tengok satu sudut di padang mahsyar, aku tengok jumlah umat yang cukup ramai, maka aku sangkakan umat yang ramai itu adalah umat aku. Faqila li hadha Musa wa qaumuh. Lalu malaikat berkata ke umat yang ramai itu, bukan umatmu wahai Muhammad yang sebelah kanan tu, tetapi itu adalah umat Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Kemudian aku tengok pada satu sudut yang lain di padang mahsyar, maka aku tengok satu sudut yang lain itu jauh jumlahnya lebih ramai daripada umat Nabi Musa. Faqila li, malaikat kata kepadaku, hadhihi ummatuk, umat yang ramai itulah sebenarnya umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan dalam kalangan umatmu yang ramai, teramai di padang mahsyar tu, diberi keistimewaan, ada 70,000 yang akan layak dimasukkan ke dalam syurga tanpa dikenakan sebarang hisab, tidak dikenakan sebarang azab. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bila Allah katakan dalam pada jumlah yang ramai 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, bangunlah seorang sahabat namanya Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukashah kata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum.
boleh tak nak minta jasa baik awak doakan saya ni seorang agar saya termasuk dalam kalangan 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Maka jawab baginda pada Ukasyah, anta minhum, mulah salah seorangnya wahai Ukasyah. Subhanallah. Kalau kena kat kita kan, awaklah salah seorang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bulan depan kuliah maghrib tak datang lah. Kenapa awak tak datang ni? Saya bukan action apa ustaz, masuk syurga tanpa hisab dah, apa lagi kuliah maghrib bagai-bagai. Tapi Ukasyah tak tuan-tuan. Bila Rasulullah katakan mulah salah seorangnya wahai Ukasyah, kita tengok dalam sejarah hidup Ukasyah, dia tidak pernah miss dalam mana-mana peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia memburu syahid. Tapi dia tidak mati syahid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akhirnya syahid pada zaman Abu Bakar menjadi khalifah pada peperangan Riddah, memerangi golongan orang yang murtad pada waktu itu. Akhirnya dia syahid juga, dan layaklah dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah seorang 70,000 yang awal masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bila Rasulullah katakan mula wahai Ukasyah salah seorangnya, dalam hadis tersebut sahabat jadi jealous, tuan-tuan. Sahabat jealous. Manusia kan. Bila Rasulullah kata pada orang lain ni masuk syurga tanpa hisab, sahabat lain ni pergi bertemu dengan Rasulullah. Dalam hadis tersebut cerita sahabat lain katakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Boleh tak nak minta jasa baik awak juga, doakan saya ni terpilih sebagaimana awak doakan Ukasyah masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Maka jawab baginda, sabaqaka biha Ukasyah. Sebenarnya Ukasyah bin Mihsan itu sudah mendahului kamu semua. Maknanya daripada 70,000 kelompok yang awal, seorangnya Rasulullah bagi isyarat adalah Ukasyah. Ada 69,999 orang. Awak pakat berebutlah dalam kalangan umatku untuk dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini SOP yang pertama, tuan-tuan. Di padang mahsyar nanti ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Amal dia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bagai-bagai. Solat dia, zakat dia, haji dia, sikit habu Allah Ta'ala tak tengok. Sebab apa? Masuk syurga kita ni bukan dengan amal. Pernah dengar tak hadis tu? La yadkhulunal jannata ahadukum bi'amalihi. Syarat nak masuk syurga ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah manusia dimasukkan syurga dengan amal-amal yang dia buat. Sahabat jadi terkejut. Kalau macam tu, apa tujuan kami solat? Apa tujuan kami baca Quran, puasa, haji, umrah, bagai-bagai? Sahabat tanya pada baginda, wala anta ya Rasulullah, kalau tuan masuk syurga dengan amal tak? Jawab baginda, wala ana, hatta aku sendiri pun takkan masuk syurga dengan amalku. Dah tu masuk syurga dengan apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Melainkan manusia itu akan masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Bila kita faham hadis ni lah, maka kita akan sedar kenapa kita datang masjid solat berjamaah, mengundang rahmat Allah. Kenapa kita baca Quran, mengundang rahmat Allah. Kenapa kita buat baik, mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Adilnya Allah jadikan syurga tidak dimasuki dengan amal, tetapi syurga dimasuki oleh orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau syurga dimasuki oleh amal, contohlah malam ni datanglah seorang muallaf yang nak masuk Islam kan. Pukul 9 lepas isyak nanti dia masuk Islam. Balik dia daripada masjid, takdir Allah ajal sampai meninggal dunia dia. Amal apa sempat dia buat? Haji umrah belum sempat. Puasa Ramadan belum ada. Solat belum sempat buat. Zakat sedekah belum dilakukan. Boleh kita nak katakan
mu'alaf yang baru masuk Islam, yang langsung pahalanya tak ada, amalnya tak ada, tak sempat buat amal soleh lagi, takkan masuk syurga. No way, tak boleh. Sebab apa? Manusia masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalau masuk syurga dengan pahala, dengan amal, kita di Taman Tun Dr. Ismail ni sampai bila-bila takkan mampu challenge dan tanding hatta dengan tukang sapu di Masjidil Haram sekalipun. Betul tak tuan-tuan? Sekali mereka solat di Masjidil Haram, gandaannya 100,000. Ini betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita 5 kali di Masjid At-Taqwa TTDR. Baru kalau berjamaahnya 27 kali ganda. Mereka berjemaah di sana 27 kali ganda fadilat solat jemaah. Darab dengan 100,000 fadilat tempat. Sampai bila nak challenge? Sampai bila-bila takkan semampu lawan. Maka dijadikan syurga itu dimasuki oleh orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dan salah satu daripada tanda rahmat dan kasih sayang Allah, ada orang di padang mahsyar amalnya sikit habuk tak dilihat Allah, dia masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis tadi disebut ada 70,000 kelompok yang awal. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, hadis riwayat Imam Ahmad, daripada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, kelompok yang paling awal tadi, 70,000 ni dia boleh pilih 70,000 yang lain. Pernah dengar hadis ni tuan-tuan? 70,000 yang awal tadi ni cream of the cream lah, the best among the best. Ni terbaik punya umat Nabi Muhammad. 70,000 dia boleh pilih 70,000 yang lain. Setiap orang boleh ambil 70,000. Ambil 70,000, menjadikan total umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, jumlahnya 4.9 bilion. Faham tuan-tuan? 70,000, setiap satu 70,000 yang awal tu boleh pilih 70,000. Yang kedua boleh pilih 70,000 pula. Tapi yang first tadi tu 70,000 tu lah. Totalnya 4.9 bilion. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat yang paling bongsu. Allah jadikan ada dalam kalangan umat baginda masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita di dunia pun ada orang dapat keistimewaan macam ni, betul tak? Kalau pergi airport kan, kita rakyat marhain ni nak melepasi kawalan security kan, kena buka spek mata. Dia pakai spek mata, kunci kena letak dalam batu dia tu. Nak cek satu-satu, kasut kena buka, tali pinggang kena buka, dompet kena bagi, handphone kena bagi. Tapi orang yang melalui laluan, dia ada bilik khas VIP kan, agak-agak dia kena cek macam tu tak? Kena buka kasut tak? Kena buka tali pinggang tak? Kita ni payah nak buka tali pinggang lagi, nak buka beg lagi. Itu keistimewaan. Di dunia pun ada grade dia. Di hari akhirat kelak orang beriman ni ada grade dia. Grade yang paling tinggi, cara yang pertama orang beriman masuk syurga, amalnya tidak dihisab, dia tidak dikenakan sebarang azab. Ini SOP yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, SOP yang kedua orang beriman masuk syurga. Kalau yang pertama tadi habis dah kota dia 70,000 yang awal. Selain daripada 70,000 tu, 70,000 boleh pilih 70,000 yang lain setiap orang, menjadikan 4.9 bilion. Habis daripada kota tu, dia akan masuk kepada SOP yang kedua orang beriman masuk syurga. Macam mana SOP yang kedua ni? Amalnya dihisab, tapi dia tidak diazab di neraka Allah. Faham tuan-tuan? Amal dia ni, solat dia, haji dia, bagai-bagai dia yang dia lakukan. 50 tahun, 60 tahun, contohnya hari ni berapa Ogos? Hari ni 6 Ogos 2022 contohnya. Pukul 8 malam. Ada kat mana? Semua tu ada rekod dia. Ada dalam buku catatan amal nanti.
Saksi di padang mahsyar nanti dia ada 5. Allah, 2 malaikat, yang ketiga makhluk lain, yang keempat anggota badan kita sendiri, yang kelima buku catatan amalan. Ini saksi di padang mahsyar. Awak buat apa, semua ada rekod. Saya buat apa, semua ada rekod. Maka semua tu akan dia cek, dia audit, diteliti bagai-bagai oleh Allah. Tapi nama lagi manusia, bila diaudit pasti ada salah dan silap. Kullu ibn Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti ada salah dan silap, takkan terlepas. Tapi salah silapnya itulah diberi pengampunan raja segala raja oleh Allah di padang mahsyar, walaupun amalnya dihisap, dia tidak diazab oleh Allah ke dalam neraka. Faham tak? Amalnya dicek, tapi dia tak dimasukkan ke dalam neraka. What is the because? Apa sebab? The because is kerana dia mendapat pengampunan Allah di padang mahsyar. Golongan kedua inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa. Doa ni kalau kita biasa dengar, doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, doanya berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Pernah dengar doa ni? Allahumma, wahai Allah, hasibni, hisablah amal-amalku, hisaban, dengan perhitungan yasira, yang mudah. Ya Allah, timbanglah amalku, timbanglah diriku dengan pertimbangan, perhitungan yang mudah. Ini bagi kelompok yang kedua, yang diri dan amalnya akan ditimbang. Jemaah tanya, Ustaz, yang ditimbang tu apa dia, Ustaz? Yang ditimbang tu nanti ada 2. Yang pertama yang ditimbang itu adalah amalan-amalan yang kita buat. Yang kedua yang ditimbang tu adalah diri kita sendiri pun akan ditimbang, tuan-tuan. Kita baca dalam surah Al-Qari'ah kan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus. Kemudian fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang sangat diredai. Kalau kita buka tafsir ayat ni, fa amman khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishat wa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kita buka tafsir ayat ni, yang ditimbang tu merujuk kepada apa yang ditimbang? 2. Yang pertama amal, yang kedua diri kita pun akan ditimbang. Diri kita ni akan ditimbang Allah. Mana dalilnya? Banyak. Dalil yang menunjukkan yang ditimbang itu amal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ila ar-rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimah ringan di bibir untuk disebut, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 kalimah yang ringan di bibir untuk disebut, yang disukai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Tapi 2 kalimah ni bila kita ungkapkan dia, bila ditimbang di atas timbangan mizan, faqilatani fil mizan, dia akan memberatkan timbangan tersebut. Hadis ni menunjukkan yang ditimbang salah satunya adalah amal. Faham tak? Amal. Solat kita, hatta zikir yang ringan di bibir pun, ia juga akan ditimbang oleh Allah. Ini dalil yang menunjukkan yang ditimbang itu adalah amal.
Manakala di dalam hadis yang lain pula menyebut yang ditimbang itu adalah badan. Badan kita pun ada dia timbang, tuan-tuan. Ini berdasarkan hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, di padang mahsyar kelak ada seorang lelaki tubuhnya gemuk besar. Tubuh ini Rasulullah cerita ni, tubuhnya besar. Tetapi bila ditimbang tubuh badannya yang besar, yang gemuk tu, diletakkan di atas timbangan mizan, beratnya itu tidak melebihi daripada berat sayap nyamuk sekalipun. Ini hadis menunjukkan badan kita pun akan ditimbang Allah. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad pun, satu hari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia nak ambil ranting kayu untuk dijadikan siwak pada gigi dia di atas pokok. Dia nak ambil ranting kayu atas pokok tu untuk dijadikan siwak pada gigi dia, kayu siwak. Bila dia nak panjat pokok tadi, terangkatlah jubah yang dia pakai, pakaian yang dia pakai tu terangkat sikit, nampak betis dia, nampak betis. Betis dia kecil, kering macam tu. Sahabat yang tengok betis Abdullah bin Mas'ud tergelak. Ki. Maka Rasulullah tanya, kenapa awak gelak? Oh, kami gelak tengok betis Abdullah bin Mas'ud ni kecil betul, wahai Rasulullah. Kecil dia. Maka Rasulullah SAW katakan kepada sahabat, mu tahu tak, betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil tu, bila betisnya ditimbang di atas timbangan mizan, ia lebih berat daripada Jabal Uhud, lebih berat daripada bukit Uhud. Hadis ni menunjukkan yang ditimbang bukan setakat amal, yang ditimbang itu juga adalah body kita, badan kita. Ini hadis menunjukkan termasuk yang ditimbang itu salah satunya adalah tubuh badan kita. Jadi tubuh badan kita ini adalah amanah Allah yang akan dipersaksikan, ditimbang di atas timbangan mizan kelak. Jadi tuan-tuan, bagi kelompok yang kedua ni, kelompok yang kedua amalnya dihisap tetapi dia tidak diazab di neraka Allah. Apa sebab? Kerana dia mendapat pengampunan daripada raja segala raja, Maliki Yaumiddin. Walaupun ada salah dan silap, dia diampunkan oleh Allah salah silapnya tadi. Ini kelompok yang kedua. SOP yang kedua, orang beriman masuk syurga. SOP yang pertama, tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kelompok yang awal, Rasulullah katakan 70,000. Dalam hadis yang lain, 70,000 ni dia boleh pilih 70,000 yang lain. Setiap orang boleh pilih 70,000. Totalnya 4.9 bilion nanti. SOP yang kedua, orang beriman masuk syurga, amalnya dihisab tapi dia tidak diazab di neraka Allah. Tetapi ada SOP yang ketiga, orang beriman masuk syurga, yang ketiga ni lambat sikit. Apa sebab lambat? Amalnya dihisab dan dia diazab dahulu sementara di neraka Allah. Ini SOP yang ketiga. Tempoh berapa lama ditransfer ke neraka tu tak tahulah, wallahu alam. Tetapi ada nanti orang beriman matinya di atas kalimah la ilaha illallah, dia akan pindah dulu ke neraka Allah secara sementara. Ini hakikatnya. Sebab itu selepas solat biasanya imam dia akan membacakan satu doa, Allahumma ajirni minan nar. Apa maksud doa ni? 3 kali paling kurang imam akan ulangkan. Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, jangan transitkan kami dalam neraka. Itu maksud doa tersebut. Sebab apa? Ada nanti orang beriman dia akan transit sementara dalam neraka Allah. Tempohnya kita tak tahu tuan-tuan. Setelah amalnya dihisap dan dia ditransitkan ke dalam neraka dalam tempoh-tempoh tertentu. Apa sebab? Ada kes-kes yang tak settle.
Contoh kes yang tak settle ni, banyak kita jumpa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan kalimah la yadkhulunal jannah. Pernah dengar tak hadis begitu kan? La yadkhulunal jannah maksudnya la, tidak. Yadkhuluna, dia akan masuk al jannah, syurga. Tidak akan masuk syurga orang macam ni. Tak masuk syurga dalam hadis ni bukan bermaksud syirik, bukan. Bukan dia akan selama-lamanya tak masuk syurga juga, bukan. Tetapi tak masuk syurga dalam hadis ni memberi maksud dia tidak akan masuk syurga dalam kelompok yang awal. Itu maksud dia. Banyak kan kita jumpa hadis Rasulullah sebut la yadkhulunal jannata namam, takkan masuk syurga orang yang suka bicarakan namam, aib orang lain. Pernah dengar tak hadis ni? Tak masuk syurga orang suka mengumpat orang. Orang duk bincang pasal orang ni duk sebar tentang buruk orang. Adakah menyebar buruk orang menjatuhkan dia ke dalam dosa syirik? Tak sampai pada syirik. Dah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tak masuk syurga tu, tak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Kelompok yang pertama masuk syurga dah, tanpa hisab, tanpa azab. Kelompok yang kedua masuk syurga dah, amalnya dihisab tanpa diazab. Tetapi orang yang suka bicara aib orang, suka cari salah silap orang, suka hebahkan keburukan orang, mereka ni lambat masuk syurga. Maka Rasulullah katakan la yadkhulunal jannah. Kadang-kadang Rasulullah sebut siapa lagi la yadkhulunal jannah, tak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Kadang-kadang Rasulullah sebut la yadkhulunal jannah qati', takkan masuk syurga orang yang memutuskan. Sahabat tanya, yang memutuskan tu apa maksudnya wahai Rasulullah? Qat'u rahimin, orang yang memutuskan silaturrahim. Jadi adakah bermaksud orang yang putus silaturrahim takkan masuk syurga sampai bila-bila? Bukan, itu tak sampai pada dosa syirik. Tetapi maksud tak masuk syurga, masuk syurga lambat. Apa sebab? Transit dulu dalam neraka Allah. Kadang-kadang Rasulullah katakan siapa lagi tak masuk syurga kelompok yang awal? Orangnya yang mana jiran rasa tidak tenteram bila dia ada di tempat tersebut. Ni tak masuk syurga kelompok yang awal juga ni. Bila dia ada je tempat ni, jiran-jirannya rasa tak aman dengan kehadiran dia. Boleh jadi bising, boleh jadi dia buat masalah, boleh jadi sampah dia tinggal depan rumah, datang binatang lain gonggok sampah tersebut, habis terabur rumah orang lain, bagai-bagai, jiran sakit hati. Maka orang ni juga tak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Tapi secara dasarnya, selagi mana dia yakin Tuhan yang sebenar itu adalah Allah, dia tak syirikkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yakhrujuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Allah akan keluarkan seseorang itu dari neraka selagi mana dalam dirinya itu ada iman kepada Allah walaupun sekecil biji sawi. Maka yang dimaksudkan dengan tak masuk syurga dengan maksud tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Jelas tuan-tuan. Jadi cabang iman yang ke-9 pada malam ni kita bincangkan satu topik yang mustahak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, beriman bahawa tempat tinggal dan kembali orang beriman itu adalah syurga Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sebut malam ni tentang syurga, syurga ni dia ada grade dia, dia ada darjat atau pangkat dia. Macam kita kalau kerja kerajaan ada pangkat dia kan. Yang kerja polis, inspektor, ASP, DSP, superintendent, assistant commissioner polis, ada grade-grade dia. Lepas tu kalau dah pakai bintang dia panggil SAC, senior assistant commissioner polis.
2 bintang di CP Deputy Commissioner Polis, 3 bintang CP Commissioner Polis, 4 bintang IGP Inspector General Polis. Ada grade dia. Syurga juga sama, ada grade dia. Biasanya kita kenal syurga yang atas-atas je, syurga Firdaus. Tapi di bawahnya ada banyak syurga yang dirakamkan namanya dalam Al-Quran. Ada syurga Al-Khuldi, Jannatul Khuldi. Ini disebut dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-15. Ada syurga namanya syurga Maqamul Amin. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ke-51. Ada syurga namanya syurga Darul Maqamah, disebut dalam surah Fatir pada ayat 34 dan 35. Ada syurga namanya syurga Darussalam. Ini disebut dalam surah Yunus pada ayat yang ke-25. Syurga Darussalam kita selalu minta lepas salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ada syurga Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Ada syurga Adnin, ada syurga Naim, ada syurga Firdaus. Syurga Firdaus inilah dalam ilmu eskatologi barat mereka sebut sebagai paradise. Ini banyaklah kalau kita nak bincangkan tentang syurga, ilmu tentang syurga ni dia ada pasar tentang syurga. Ada pasar di syurga nanti. Di syurga juga dia ada pintu-pintu dia. Kesempatan lainlah kita huraikan topik tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.